Semua dah makan ke? Cha dengan Ong dah makan dah? Sudah. Cha dah makan dah? Sudah saya. Alhamdulillah. Okay. Untuk malam ni saya just nak yalah sebab minggu depan pun dah cuti dengan semester kan. Jadi mungkin dalam kita dah separuh semester, jadi saya cuma nak malam ni just nak bincang tentang macam mana bukan sangat kemajuan tapi lebih kepada macam yalah tentang macam mana tugasan setakat ni, dan juga persiapan kalau ada siapa nak tanya tentang persiapan untuk peperiksaan tengah semester ke. Misalnya semalam rasanya Rose ada bertanyakan pada saya macam mana kita nak dapatkan kertas soalan peperiksaan yang lepas. Saya beritahu kepada dia yang sebenarnya PTSL dia menyimpan kertas soalan peperiksaan untuk berapa subjek. Saya tak pasti sama ada Ong dengan Cha tahu tak pasal perkara ni. Saya tak tahu tentang ini. Saya tak apa, saya tunjukkan dulu benda tu. Lepas tu mungkin kita dengar daripada setiap seorang lah macam mana kalau ada apa-apa nak kongsi tentang tugasan, tentang laporan amali ke, ataupun tentang tantangan yang buat ke, ataupun tentang persiapan untuk peperiksaan pertengahan semester tu. Right? Jadi saya kongsikan skrin saya. Share screen. I think I should share the second screen. Right. Jadi okay. Kalau saya sebut tadi PTSL dia ada menyimpan kertas soalan peperiksaan untuk subjek-subjek tertentu lah. Mudah je nak cari, pergi ke Google, so type UKM PTSL kertas peperiksaan. Jadi Rose tahulah soal saya itu. Jadi korang pergi ke sini, kalau korang tengok dia punya pilihan yang pertama ni exam papers, korang klik ke sini. Dan so korang akan dibawa ke laman Sawang. Jadi korang masukkan kod kursus yang korang nak lah. Contohnya macam kursus saya STSF 3312 astronomy. Jadi bila di type tu ni semua tu. Jadi kalau korang tengok di belah kiri ni ada senarai kursus-kursus yang adalah kertas soalan peperiksaan je. So STSF 2223, 3312, 2140. So korang boleh carilah. So contohnya macam saya kan kursus astronomy, so saya klik yang ni. Jadi kalau korang tengok ada senarai juga sini. Saya tukar je punya tu Okey. Kalau korang tengok ada disimpan senarai, ada disenaraikan kertas soalan peperiksaan daripada tahun 2000, let's say ini 2020, 2019, 18, 17 sampai ke sejak awal ni 2007, right? Ni kalau nak pergi yang ke awal ni klik saja, saya tak pasti ada ke tidak. Right, ada PDF. Kemudian kita klik di sini, rasa di sini. Okay. So ini adalah contoh soalan, ini kertas soalan peperiksaan. Kalau tengok sini Universiti Kebangsaan Malaysia Perusahaan Akhir, ini untuk kursus astronomi tahun 2007. Right, jadi ini 14 tahun yang lalu, right? Saya baru ni saya belum masuk UKM lagi. Jadi inilah contoh-contoh soalannya. Right? Jadi korang boleh muat turun file ni dan korang boleh gunakannya sebagai latihan lah. Jadi untuk astronomi saya tak cumanya bukan semua kursus yang ada kertas soalan peperiksaan ni, sebab akhirnya dia bergantung juga kepada pensyarah tu, sama ada pensyarah tu dia ingin mendepositkan soalan peperiksaan dia ataupun tidak, right? Untuk setengah kursus yang tak ada yang tak ada kertas soalan peperiksaan tu dekat sini, apa yang boleh buat, awak boleh tanyakan kepada pensyarah masing-masing lah. Pensyarah yang mengajar kursus tu sama ada mereka boleh kongsikan ataupun tidak kertas soalan peperiksaan yang lepas lah.
Kalau katakan pensyarah tu dia keberatan nak berkongsikan ataupun dia tak kongsikan soalan peperiksaan lalu, mungkin sebab dia kita semula soalan tu, dan awak boleh tanya dia ada tak soalan latihan yang boleh dia berikan, right? Kalaupun dia tak berikan, cadangkan mungkin soalan latihan daripada buku teks ataupun buku rujukan yang dia boleh cadangkan yang boleh awak lakukan sebagai latihan lah. Jangan cakap awak nak soalan latihan, awak nak soalan peperiksaan lepas, tapi awak kata awak tanya doktor boleh tak cadangkan kepada saya soalan-soalan yang boleh saya buat untuk melatih ataupun sebagai persiapan untuk peperiksaan nanti, right? Jadi sekurang-kurangnya bila kita bertanya tu taklah nampak macam obvious sangat kita tanya tu sebab kita nakkan apa, as in dia nampaklah kita belajar ni sebab kita nak ilmu juga, bukan semata-mata sebab kita ilmu peperiksaan. Jadi korang boleh buka laman Sawang ni dan boleh carilah untuk kursus-kursus macam mekanik kuantum 1, termodinamik. Mekanik kuantum 1 contohnya let's see, 1 STSF quantum I think is yeah. So ini adalah kertas soalan peperiksaan untuk berapa ni, tahun 2020, this was last year I think. Tak pasti macam mana buka dia kadang-kadang kena tengok juga ni, view file other. Okay, right. Itu dalam kebiasaannya semua dalam format PDF lah. So ini untuk Disember 2019, Januari 2020. Jadi ini sebelum PKP lah. Jadi pada ketika ini kita masih buat peperiksaan secara bersemuka. Tapi yalah, sekarang ni bila peperiksaan buku-buku ni mungkin soalan dia akan beza lah, dia lagi tinggi aras tu. Tapi still awak boleh melihat soalan-soalan ni kalau sebagai latihan lah, right? Jadi awak ada gambaran macam mana awak nak menjawab soalan tu, right? So ini mungkin berguna untuk CHA ataupun WIRDA, aku rasa untuk mekanik kuantum 1 yang awak sedang belajar dengan Dr. Alika, right? So kalau awak semua ingin mencari kertas soalan peperiksaan yang lepas, pergi ke laman Sawang ni. Alright, let me just share this. Sharekan ni, save link, copy link address. Saya sharekan ni ke dalam participant. Ataupun I should share it dekat group Telegram lah. Right, saya dah sharekan link tu di group Telegram. Jadi awak boleh itulah. Awak boleh carilah, awak boleh songkar lah di situ. Okay. Ada apa-apa soalan setakat ni? So boleh dapat ke jawapan dia? Ada sampel jawapan dia? Okay, itu soalan yang bagus actually. Saya rasa diorang tak muat naik jawapan je, skema jawapan je. Dia cuma muat naik soalan je saja. Tapi awak boleh dapat, I think cara lagi, kalau awak nak dapatkan bukan skema jawapan je, tapi awak boleh cuba jawab soalan je. Kemudian awak boleh tunjukkan jalan kerja awak kepada pensyarah tu dan minta dia semak lah sama ada betul atau tidak. Saya rasa itu ya, itu lagi, itu salah satu alternatif lah. Okay, boleh. Ya. Saya berdasarkan pengalaman saya, tak ada pensyarah yang akan marah ataupun yang akan menolak sekiranya awak jumpa je dengan kertas soalan peperiksaan yang lalu dan tanya tapi pastikan awak dah jawab soalan tu dululah. Kalau tak jawab lagi pasal minta terus jawapan, memang mencari nahas lah kan. Tapi tunjukkan yang awak dah menjawab soalan tu, right? Kemudian sama ada minta je untuk semak jawapan awak, right? Ataupun mungkin awak ada kurang pasti dengan bahagian tertentu dalam jawapan awak dan awak tanya je untuk kepastian untuk bahagian yang awak tak pasti je lah, right? Yang ini lebih kepada cara nak mengambil hati pensyarah tu. Maksudnya dia lagi elok awak tunjukkan yang awak dah berbuat sesuatu dan awak minta
pandangan pesyarah tu untuk untuk menyemak kerja awak daripada awak tak buat apa-apa lagi lepas tu awak dah minta jawapan. Yang tu mungkin yalah, bila pesyarah dia mendengar macam tu mungkin dia akan rasa keberatan nak membantu. Jawab ke soalannya? Ong? Ya. Okay. Tapi sir, kalau bandingkan soalan ini dengan soalan atas, mungkin buku rujukan lain lah. Jadi biasanya kita kena mula daripada buku rujukan dulu kan, baru kita boleh buat soalan peperiksaan ini. Dia kalau ya, okay, ni soalan yang bagus actually. Saya kongsikan macam mana saya apa saya cuba jawab berdasarkan pengalaman saya di universiti dulu lah. Bila waktu saya belajar dulu, apa yang saya lakukan biasanya, kertas soalan peperiksaan ni adalah kiranya bila kita nak membuat persiapan untuk peperiksaan tu, dia ada banyak tahap kan. Menjawab soalan peperiksaan ni, soalan peperiksaan pasir ni adalah peringkat yang terakhir sekali untuk saya. Tapi dia taklah kita jawab sehari sebelum peperiksaan. Kita contohnya mula-mula saya akan lihat balik soalan-soalan tugasan, right? Kemudian saya akan cari soalan dalam buku teks dan cuba jawab soalan-soalan di situ. Kemudian barulah saya menjawab soalan peperiksaan. Kemudian beberapa hari, dalam 3 hari sebelum peperiksaan itu memang saya tak menjawab soalan yang baru lah, sebab saya khawatir kalau saya jawab soalan baru dan saya tak boleh jawab tu akan ganggu psikologi saya. Jadi biasanya 3 hari atau 2 hari sebelum peperiksaan tu saya akan baca nota yang saya buat sendirilah kiranya. Saya tak akan jawab soalan baru. So dia nak membuat persiapan untuk peperiksaan ni, dia semacam saya beri analogi untuk sukan lah kiranya. Kalau kita main sukan, ada kalanya kita hanya nak berlatih untuk kemahiran yang tertentu saja. Right? Kalau kita main sukan, contohnya bola sepak misalnya, kalau kita baru belajar main bola sepak, kita tak akan terus masuk dalam perlawanan bola sepak kan. Kita akan asah dan bangunkan kemahiran kita dulu. Jadi kita akan buat latihan setiap hari itu, latihan katakan timbang bola, tanduk bola, sepak bola, individual skill. Right? Kemudian bila kita dah mantap kemahiran-kemahiran tertentu ni, barulah kita mula bermain secara berpasukan. Right? Tapi itu pun kita tak main perlawanan secara serius terus. Kita akan main friendly dulu kan. Dalam arti kata kita masuk perlawanan yang kalau kita kalah pun kita tak akan rugi apa-apa, right? Dan bila kita dah yakin bermain secara pasukan tu, barulah kita main secara serius dalam tournament ataupun dalam perlawanan yang serius lah. Jadi dalam belajar, untuk menguasai fizik ni pun dia sama juga. Tugasan-tugasan yang diberikan oleh pesyarah, katakan dalam satu kursus mekanik kuantum ada 5 tugasan yang beza. Setiap satu tugasan tu dia hanya menumpukan kepada satu topik ataupun satu kemahiran yang perlu awak kuasai. Tetapi sewaktu peperiksaan tu dia akan berikan soalan yang dia tak semestinya awak tahu topik mana yang awak perlu gunakan untuk menjawab soalan tu. Right? Samalah bila awak main bola sepak dalam pasukan kan, when you play soccer in a team during a tournament, right? No one's going to tell you, okay, now you have to kick, now you have to dribble, now you have to head the ball, right? You have to figure out, depending on the situation, which of the skills that you have learned you need to use, right? Jadi sama juga bila kita menduduki peperiksaan ni, dia tak semestinya dalam peperiksaan tu soalan tu akan beritahu kepada awak, okey, untuk menjawab soalan satu ni awak kena gunakan nota daripada nota tajuk pertama kan. Untuk menjawab soalan kedua ni kena gunakan nota daripada tajuk kedua, ketiga dan keempat, right? Soalan peperiksaan jarang sekali bagi tahu macam tu, right?
Jadi sebab itulah soalan peperiksaan dengan soalan tugasan tu dia biasanya dia akan berbeza dia punya tahap dia. Right? Sebab untuk tugasan kita contohnya untuk saya lah, bila saya beri tugasan kepada pelajar tu, tugasan tu dia ada dua tujuan. Satu, memberi peluang kepada awak untuk melatih untuk melatih kemahiran tertentu tentang topik tu. Right? Contohnya kalau kalau kursus tu berkenaan dengan mekanik misalnya, mungkin soalan tu dia nak melatih awak macam mana nak melukis, macam mana nak meleraikan vektor contohnya, right? Jadi biasanya soalan tugasan ni dia tertumpu pada satu kemahiran yang khusus, right? So you learn to develop one particular skill, right? But when it comes to exam questions, untuk menjawab soalan peperiksaan tu dia biasanya memerlukan kita menggunakan lebih daripada satu kemahiran, right? Bukan saja awak kena tahu meleraikan vektor, awak kena tahu juga macam mana nak contohnya macam mana nak contohnya untuk menggunakan prinsip keabadian tenaga, awak kena tahu juga macam mana nak menggunakan prinsip keabadian momentum, awak kena tahu macam mana nak membuat persamaan serentak contohnya, right? Jadi untuk soalan peperiksaan tu dia punya tahap dia tu lagi they are not going to tell you which topics you need to use or which concept you need to use to answer that question. You have to decide which concept that you need to use, right? And how you want to present the answer lah kiranya. So that is the difference lah. Dan untuk saya waktu saya belajar dulu, biasanya soalan peperiksaan ni akan datang mungkin tahap yang ketiga, tahap yang keempat lah kiranya. Dia bukannya kita baru belajar tentang kita baru belajar tentang simple harmonic motion hari ni, lepas tu kita terus tengok soalan peperiksaan berkenaan dengan simple harmonic motion ni macam mana, right? Sebab untuk saya bila berbuat macam tu, bila kita buat macam tu, apa yang saya khawatir adalah kalau kita hanya tentukan apa yang kita patut belajar tu berdasarkan bagaimana dia disoal dan peperiksaan, ada kemungkinan soalan yang pernah ditanya sebelum ni takkan ditanya lagi selepas ini, right? Contohnya let's say you've just learned about simple harmonic motion, right? And then you look at the exam question for last year, or the simple harmonic motion question always involve damping. So there's always a damping so it always involve damp simple harmonic motion, right? And then you might start thinking, oh, the only important part about simple harmonic motion is just to focus on damp simple harmonic motion, right? Tengok nanti bila exam keluar, tengok dia bukan cakap pasal damp harmonic motion, simple harmonic motion, tapi cakap pasal force simple harmonic motion. Jadi tapi disebabkan kita dah ada mindset, aku hanya nak belajar apa yang akan keluar dalam peperiksaan, bila kita buat macam tu, kita seolah-olah sangat yakin yang soalan yang dikeluarkan sebelum ni akan diulangi untuk tahun-tahun berikutnya. But there is no guarantee. Tak ada jaminan pun yang soalan yang sama akan dikeluarkan, right? Apatah lagi sekarang ni bila peperiksaan dalam talian kan, memang pensyarah jarang sekali akan keluarkan soalan yang sama. Sebab kalau keluarkan soalan yang sama, macam mana dia nak bezakan pelajar yang boleh menjawab soalan tu sebab memang dia berfikir macam mana nak jawab soalan tu, dengan pelajar yang mungkin just salin tampal ataupun tiru daripada jawapan senior, that kind of thing. So macam sekarang ni bila peperiksaan dalam talian agak jarang lah soalan peperiksaan yang sama akan diulang. Does that answer jawab soalan Ong? Saya menjawab. Ya. Tapi gaya mungkin kita boleh gunakan soalan itu untuk gaya yang akan. Yeah. I mean
bila orang tanya tentang bila kita patut guna peperiksaan, soalan peperiksaan akhir tu, saya fikir juga tadi macam sebenarnya boleh saja kalau contohnya kalau awak dah belajar simpan emosional ini, and then you look up the past year question and see how, what kind of question can be asked from that topic. And I think that is fine. Saya rasa itu boleh saja. Asalkan selagi mana awak tak as long as you do not think that the question that have been soalan-soalan yang pernah ditanya itulah satu-satunya jenis soalan yang boleh ditanya pada topik tu. Right? So as long as you don't think that should be fine actually. Sebab kadang-kadang saya risau dengan pelajar yang bila dia tengok soalan peperiksaan lalu tu dia rasa kalau tahun lepas dia tanya macam ni, tahun ni pun dia mesti tanya macam ni juga. Right? But there's no guarantee, right, that the same questions will be repeated. So macam, dan katakanlah soalan yang keluar tahun ni sangat berbeza dengan soalan tahun lepas, dan yalah, kita lah yang akan rugi sebab kita macam terlalu taksub sangat kan dengan soalan tahun lepas kan. Use the past year to help you untuk membiasakan kita dengan suasana menjawab soalan peperiksaan tu. Biasanya kalau saya jawab soalan past year, kalau soalan peperiksaan tu, kalau kertas soalan peperiksaan tu katakan tempoh masa 2 jam, right? Memang saya akan jawab soalan tu dalam 2 jam, right? Sebab saya nak tengok boleh tak saya uruskan masa saya untuk menjawab soalan-soalan yang diberi itu dalam masa yang ditetapkan. So use the past year question to practice your time management skills lah. So for instance, kalau dalam kertas soalan tu awak kena jawab 4 soalan, awak diberikan 2 jam, right? Awak diberikan 2 jam untuk jawab 4 soalan. Jadi awak tahu untuk satu soalan tu paling maksimum aku boleh jawab pun masa paling lama untuk satu soalan pun adalah setengah jam, right? So setengah jam soalan pertama, setengah jam soalan kedua, setengah jam soalan ketiga, setengah jam soalan keempat, right? Jadi kalau katakanlah korang jawab soalan pertama, right, sampai 25 minit pun masih tak habis lagi, jangan terus cuba menjawab soalan yang pertama, move on to the second question, right? And then jadi gunakan soalan past year tu bukan untuk meramal apa yang akan keluar, tapi gunakan soalan past year tu untuk melatih diri awak untuk menjawab soalan dalam suasana peperiksaan, right? Use it as a rehearsal, not as a prediction, as a like a horoscope or like a to make predictions. Sebab and I'm saying this as a reminder for everyone, sebab saya tahu ada pelajar yang memang menggunakan soalan past year tu untuk meramalkan apa yang akan keluar, right? Walhal sepatutnya soalan past year tu digunakan untuk melatih diri kita sebenarnya. Boleh tak aku jawab 4 soalan ni dalam masa 2 jam? Kalau boleh baguslah. Tapi kalau tak boleh dan awak kena fikirlah macam mana aku nak apa yang boleh aku buat supaya aku boleh jawab, supaya tahap pengetahuan dan kemahiran dan ketangkasan aku cukup bagus sehingga aku boleh menjawab keempat-empat soalan ni dalam tempoh masa 2 jam, right? So I think that is a correct way to use the past year lah, rather than using the past year as to predict what will come out, right? Because there is no point. There's no point trying to predict apa soalan yang Dr. Alika akan tanya untuk mekanik kuantum 1 ataupun apa soalan yang Dr. Yak akan tanya untuk elektronik untuk mekanik klasik kan. Tak ada guna untuk pelajar cuba meramalkan apa soalan yang akan ditanya oleh pesyarah kan, apa bentuk soalannya kan. The best preparation that we can do is to make sure that we understood what was taught, and then do as many practice as possible, and you can do that by macam orang katalah dengan menjawab soalan, right? Menjawab soalan. That
is the only way to be good in physics, i.e. to do lots and lots of problem solving, right? Dia macam masak lah kiranya. Kalau nak jadi bagus sebagai seorang tukang masak, right? Ya. Kalau macam tu, sebenarnya tujuan saya meneka itu bukanlah untuk macam buat macam tiru lah sebenarnya. Saya nak hadkan skop saya. Ya. Betul, yang saya kata tu memang kena buat banyak soalan. Ya. Tapi bila buat banyak soalan tu, kita mungkin akan tersasar daripada apa yang kita hanya perlu belajar saja. Ya. Mungkin saya dapat beberapa soalan, mungkin soalan itu saya rasa, oh ini soalan yang agak susah saya cuba. Tapi mungkin soalan itu dia tak akan ditanya. Jadi itu sebenarnya maksud saya. Saya buat guna soalan itu untuk buat ramalan, untuk kecilkan skop yang mungkin saya perlu buat. Saya rasa apa yang orang cakap betul, dan saya tak rasa di kalangan kita semua di sini ada yang cuba meramalkan soalan berdasarkan soalan yang lalu lah. I'm just giving a general advice because because I've seen that happen, dan saya sebolehnya saya tak mau benda tu berlaku, tak mau menimpa kita semualah. I don't think any of you here are the sort of student who who is very fixated with predicting what will come out, right? So that was the reason I sort of brought the issue up, right? Because I think this is less a problem with good students and more with the underachieving student, right? I don't think it is problem for you, for Ong, but I know for a fact that you don't do this kind of thing so macam tu. Saya faham, Sir. Saya cuma jelaskan pendapat saya saja. Tapi saya terima apa Sir kata tadi. Cumanya ialah kalau apa yang saya cakap tadi tu macam kalau apa yang saya cakap tu membuatkan orang beras hati, dan saya minta maaf lah. Tidak Sir, tidak. I mean okay saja. It is a good point in a sense that bila kita buat soalan daripada buku ni, kadang-kadang kadang-kadang kita tak tahu soalan dalam buku tu adakah soalan itu yang pensyarah kursus tu harapkan kita boleh jawab. Jadi jadi soalan peperiksaan tu dia macam penyimbang yang bagus akhirnya. So if you can do the question, if you can solve problems in the textbook and then you do the past year, then you have gain enough. I think korang ada keseimbangan yang bagus akhirnya. Right? Kalau buat past year saja pun tak bagus juga. Kalau buat soalan dalam buku saja pun tak bagus juga. So if you can have both, then you have a good balance. Menjawab ke soalannya, Ong, ataupun tu? Ya, menjawab. Teruskan. Ada orang siapa yang lain yang ingin celah ke ataupun ingin bertanya apa-apa? Am I still sharing my screen? Oh, sorry. Untuk pelajar untuk pelajar tahun 2, korang ada peperiksaan mid-sem untuk apa-apa subjek teras ke nanti? Untuk tahun 2 ada mekanik Tuesday ni, hari Khamis. Hari Khamis minggu. Hari Khamis ni ke ataupun Khamis minggu ini? Oh, okey. Awal. Topik apa yang akan ditanya nanti? Topik force dan oxidation. Dan chapter 1 hingga 3 lah. Oh, okey. Jadi satu yang force ni the free body diagram dan pulley and all that kind of thing lah kiranya. Ya, betul. Okey ke setakat ni untuk subjek mekanik klasik?
bagi saya okey, tapi kadang-kadang tu Dr. Yap akan bagi soalan yang mungkin dia tak jelas cakap dalam kelas. Dia mungkin akan kami terangkan sendiri. Macam dependent motion analysis untuk puli itu. Dr. Yap tak terus terang dalam kelas berkaitan dengan analisis puli itu. Jadi kami kena belajar sendiri cara dependent motion analysis itu. Itu sepatutnya melibatkan mekanik dinamik. Tapi kami hanya diajar untuk beberapa konsep asas untuk force saja. Jadi kalau tidak diajar dalam kelas tu macam Ong dengan Rus, korang cari di mana kalau nak cari rujukan tambahan tu? Saya ambil contoh puli itu, soalan tadi itu. Lepas saya mula-mulanya saya rujuk saja dalam rujukan lain sebab saya tak tahu ada cara itu. Sebelum ni saya tak tahu ada cara itu. Kemudian sehari sebelum saya kena hantar assignment itu, ada kawan kata kena guna cara berbeza. Kemudian saya guna cara itu, lepas saya submit assignment itu, kemudian saya pergi cari cara itu, kemudian saya dapat cara dependent motion analysis untuk non-inertial reference frame. So itu Dr. Yap dia ada ajar yang asas tapi restricted. Newton second force tu restricted pada reference inertial reference frame. Tapi untuk non-inertial reference frame tu dia tak begitu nyata lah. Jadi saya kena dapatkan cara itu untuk selesaikan masalah. Tapi sejujurnya saya tak dapat cara itu sebelum saya hantar assignment. Saya belajar cara itu lepas baru saya tahu ada cara itu, kemudian saya belajar. Dia So, kalau itu masalah dia. Jadi kalau initial reference frame ni Dr. Yap just as in yalah, mekanik klasik ni memang diorang main dengan initial reference frame ni lah. Kalau non initial, kalau dalam classical biasanya kalau dalam rotating frame biasanya dia akan tu. Kalau macam Coriolis force dan semua ni dan dia tu lah. Coriolis force Dr. Yap belum ajar lagi lah. Oh, okey. Saya rasa belakang akan ada. Kalau Coriolis force tu dia boleh diterangkan sama ada menggunakan dengan mengandai by assuming it is an initial frame or a non-initial frame. So you can both ultimately will give the same answer lah. Cumanya these are different approaches, itu je lah. So Coriolis force tu ada libatkan central of mass ke? Tak, dia tak libat. Dia Coriolis force ni dia melibatkan daya dalam satu macam dalam satu kerangka yang bergerak, yang berpusing. So macam it is Coriolis force ni macam nak kata okey macam ni lah. Kalau apa kalau saya tengah cuba nak bayangkan satu okey, bayangkan ada piring, right? Ada piring, lepas tu kita ada sebiji guli, lepas tu kita balingkan guli tu daripada pinggir piring tu ke tengah-tengah piring tu, right? Piring tu dia pegun. Jadi bila kita balingkan, bila kita jentik guli tu akan bergerak dalam garis lurus terus ke pusat dia. Betul tak? Kalau piring tu dia tak berpusing. Betul tak? Ya. Kalau dia akan terus ke center kan. Tapi katakan piring tu dia mula berpusing, right? Mula berpusing. Kalau kita jentik guli tu, adakah guli tu dia akan bergerak dalam garis lurus ke ataupun dia tidak lagi bergerak dalam garis lurus? Sepatutnya tidak, dia akan macam deflect. Ya, so that deflection, lencongan pergerakan guli tu itu disebabkan oleh daya yang kita panggil sebagai daya Coriolis ni. Kiranya daya Coriolis ni dia hanya muncul dalam kerangka yang berpusing macam tu lah kiranya. So itulah kiranya. Jadi
Coriolis itu salah satu asas dalam fisik kan, bukan dalam engineering kan. Dia kalau nak kata engineering, actually korang dah jumpa daya Coriolis ni dalam kata bila korang cakap tentang centrifugal force, centripetal force, you know, you've accounted it before, cumanya tak dijelaskan, as in it is not named as Coriolis force, as in nak kata it is essential in physics, I think it is much more significant in physics as opposed to engineering biasanya. Okay, boleh. Sebab hari itu saya ada terjumpa example sini lah. Dan sekolah juga. Ya. Dia kalau dalam engineering mungkin satu contoh je macam ni lah. Kalau kita ada kapal terbang kan, kapal terbang lepas tu kapal terbang dia nak jatuhkan bom ke bawah, right? Kalau kapal terbang terpegun dan dia jatuhkan bom tu akan jatuh tegak ke bawah. Tetapi kalau kapal terbang tu dia bergerak ke depan, maka kalau dia nak bom tu jatuh betul-betul di bawah dia kena tembak bom tu ke arah belakang, right? Supaya bom tu dia halaju ke belakang bom tu, dia akan membatalkan halaju ke depan kapal terbang tu, supaya akhirnya bom tu akan jatuh ke bawah. So that is one example of a Coriolis force in the sense that if you want to drop a bomb on a rotating earth, then you cannot simply, you know, just drop it vertically. You need to sort of calculate how far will the bomb deflect from the target. Contohlah kira ni. So that is an example of Coriolis force. So ada banyak lagi force yang berlainan. Dia Coriolis force ni dia kiranya it is nak kata in a way it is an imaginary force sebab macam contoh yang guli atau piring tadi kan, kalau kita tanya dari apa sebenarnya yang menyebabkan guli tu melencong lintasan je kan, kita nak tengok, okey, kita nak kata daya geseran antara guli dengan piring tu, tapi daya geseran antara guli dengan piring tu memang sentiasa ada pun, sama ada piring tu dia berpusing atau tidak kan. Kalau nak kata daya graviti memang ada pun, sama ada piring tu berpusing atau tidak kan. Jadi tetapi disebabkan kita nampak lintasan guli tu melencong, dan disebabkan kita dah terbiasa, okey, bila kita nampak objek tu berubah arah, mesti ada daya. Jadi kita secara automatiknya akan menyimpulkan apabila guli tu melencong, dia disebabkan adanya satu daya. Tapi kita tak tahu apa dari mana datangnya daya ni. Jadi in a way Coriolis force is a name that you give to a force which we do not know, you know, where does it come from. In a way it's an imaginary force, right? In the sense that daya tu hanya muncul apabila piring tu berpusing kan. Kalau piring tak pusing, dan daya tu dia macam hilang kan. So Coriolis force is one of the fictitious forces lah kiranya. Maksudnya dia bukan daya yang tulen lah, dia macam daya olok-olok jugalah kiranya. Daya yang muncul hanya akibat gerakan kerangka tu saja. Apabila gerakan tu terhenti, maka daya tu hilang. Contohlah. Jadi saya cuma boleh rasa saja. Tapi dalam fisik tu dia tak dapat buktikan dia melalui equation lah. Dia centrifugal force. Nak kata Coriolis force ni dia kita boleh rasa, cumanya kita boleh rasa dalam dia kata guli tu guli tu dia bergerak dalam lencongan, so macam there is something that is causing the marble to move in that way, dan kita boleh ungkapkan, kita boleh kira dari Coriolis ni ada formula je. Cumanya bila kita kata it is a fictitious force, it means that the force is not always there, right? And the force seem to appear when you are in a
moving or in a rotating, in an accelerating frame actually, because when you're rotating, you're accelerating. So it is a force that appears only, that seems to appear only when you are in an accelerating frame. Right? If you are in a non-accelerating frame, the force doesn't seem to appear. Macam tu lah kira. But you can feel it and you can express it in mathematical form. Cumanya it is a weird force in the sense that it seems to depend on, you know, whether you're moving or not moving, whether you're accelerating or not accelerating. Macam tu lah kira. Jadi boleh saya akan belajar nanti lepas tutorial aja. Ya. Actually rasanya dalam setengah buku teks yang umum macam yang Friedman dia ada terangkan sedikit tentang Coriolis force ni, sebab biasanya Coriolis force ni tidak it is not taught in, you know, in the it is not explained in the general textbook macam Harry Resnick ataupun Harry Resnick, yang Friedman, yang Collie semua ni, because it is a force that that is only relevant in a non-inertial frame, and usually for first year mechanics we don't deal with non-inertial frames. Okay, macam tu lah. But I can share materials with you lah if you're interested. Resnick tu memang tak ada rasa dia tak tunjuk dalam. Rasa tak ada rasa. Kalau rasa dia tak ada. I think kalau Ong ada Harry Resnick yang lama dulu, lama dalam arti kata edisi 1980, then ada. Zaman dulu memang ada lah, kalau tengok edisi yang lama tu memang ada. Tapi edisi baru ni dikeluarkan lah benda tu. Ya. Tapi saya guna classical mechanics from John Taylor. Saya guna itulah. Rasa dalam tu ada kan? Ya. Itu soalan saja, dia tak terangkan. Oh, okey. Mungkin saya pun baca habis. Tak apa, nanti lepas ni saya cari beberapa rujukan dan saya paskan pada Ong lah, saya kongsikan dengan Ong. Thank you, sir. Untuk peperiksaan yang mekanik klasik ni berapa jam dia punya tu nanti? 1 jam. Oh, 1 jam. Okay. Jadi ada dua soalan lah kiranya. Rasanya 2 soalan. Ada soalan. Saya rasa soalan Dr. Yak baru-baru ni pendek-pendek je kan. Saya tengok dia punya tugasan je macam Tapi perangkap dia banyak tu. Yalah sebab yalah kalau dia nak beri kebebasan kepada awak untuk membuat pilihan tu kan, awak nak jawab macam mana dan tu macam mana. Dia nak yalah tentulah. Kalau dia buat banyak anak-anak soalan je, dan mungkin dia bukannya terlalu mudah, tapi macam mungkin pelajar tu dia tak bebas nak menjawab soalan tu ikut kreativiti dia kan. Tentulah kan. Untuk bahagian oscillation okey ke? Bahagian oscillation okey. Tugasan assignment tu agak mudah untuk tugasan tu, tapi tugasan satu mekanik tu untuk force lebih suka sikit lah. Oh, okey. Tentang sistem puli tu. Untuk subjek lain tak ada mid-sem lah kiranya. Subjek lain tak ada. Okey lah. Sebelum cuti saya ada ini saja. Oh, okey. Mekanik. Terus mekanik saja. Alright. Untuk pelajar tahun 3, korang ada mid-sem apa-apa ke nanti? Syah ataupun Rida? Ada, sir. Untuk subjek apa? Untuk tak silap saya, quantum mechanics dengan solid state. Oh, dia ada solid state pun ada mid-sem eh? Saya dengar itu doktor ada sebut. Oh, okey. Solid state ada, tapi quantum mechanics rasa macam tak ada. Sudah orang ni. Tadi doktor bagi tahu suruh study, kata nak buat mid-sem lepas semester break. Semester break ni. Oh, okey. Dia Oh, masuk yang kat WhatsApp tu. Okey. dia masuk tajuk apa yang untuk mekanik kuantum tu?
Vida tolong jawab. Tak apa. Boleh je saya jawab. Tak, kalau saya tahu dia saya boleh bantu itu je. Kami pun tak tahu nak bantu diri kami macam mana. Oh, tak apa, kita sama-sama tu. Dia mesti masuk origin of quantum theory kan. Korang dah belajar sampai mana sekarang? Saya belum tengok lagi video kuliah Dr. Adlika. Oh, okey. Jadi Tapi yang saya tak tahu tajuk apa lagi. last topik yang korang belajar apa untuk kuantum, mekanik kuantum 1? Last topic Dr. upload potential barrier. Oh, potential barrier. Tapi saya pun belum tengok. Tahu tak apa? Potential well dah belajar dah. 1D potential well dan semua tu. Potential step, infinite square well potential. Oh, okey. Alright. Okay. So sampai situ. Oh, ya, okey. Next time. Okey. Rasa mungkin original quantum theory macam black body radiation tu mungkin masuk ke rasa tu. Because tapi yang macam step potential semua ni boleh masuk. Tapi tak apalah sebab ya macam step potential 1D potential well, potential barrier semua ni, yang ini semua adalah dia macam ni lah, ini cara saya terangkan pada hal tempoh hari. Kalau dalam mekanik, cuba kita ingat balik kita masa kita belajar mekanik masa tingkatan 4 dulu kan. Bila kita belajar mekanik masa tingkatan 4 dulu, macam SPM dulu kan, kita akan belajar pasal kinematik, gerakan Galileus. Lepas tu kita akan belajar pasal daya kan. Lepas tu untuk soalan tentang daya tu, kau ingat tak kita biasanya akan soalan-soalannya mesti ada a block on inclined plane. Lepas tu mesti ada pulley kan. Mesti ada trolley yang berlanggar semua tu kan. So ada masalah-masalah, there are standard problem kan in mechanics kan. Kalau soalan pasal mekanik ya mesti ada berkaitan pelanggaran. Soalan mekanik mesti ada pasal inclined plane, mesti ada berkaitan dengan pulley, dengan rope, dengan block semua tu kan. Jadi untuk fizik kelas, untuk mekanik klasik, kesemua soalan-soalan yang macam inclined plane, pulley, collision between two objects tu, itu adalah soalan-soalan standard tau. Those are standard problems in classical mechanics, right? Tapi untuk quantum pula, dia pun ada soalan-soalan standard je. Dan soalan-soalan standard dia adalah dia mula first kali dia akan ajar pasal infinite potential well, right? Kemudian dia akan ajar, dia akan mula dengan first dia akan mula dengan dia akan mula dengan infinite potential well, right? Kemudian dia akan rendah, first you start with infinite potential. Saya tulis senang dekat bahagian chat chat saya ni. Ya Allah, mana bahagian chat saya? Okay. So kalau untuk classical mechanics ni, first dia akan mula dengan infinite potential well. Infinite potential well. Kemudian dia akan finite potential well. So beza antara finite dengan infinite ni adalah, untuk infinite ni dia punya dia punya telaga tu sangat dalam lah. Kalau infinite ni telaga je tu tak lebih tu dalam. So itu akan pengaruhi macam mana zarah dalam telaga tu boleh bergerak lah. Kemudian kita buang satu bahagian dalam telaga tu, satu dinding telaga tu, jadilah potential barrier. Kemudian jadilah step potential.
Kemudian nanti lepas ni korang akan belajar pula pasal harmonic bukan harmonic well dipanggil Allahumma shalli ala Muhammad Allah apa ke Allahumma shalli dia bukan square je Allah apa tak namanya pasti ingat apa lagi tu tapi sebagaimana dalam mekanik klasik kalau kita nak jawab soalan mekanik klasik itu kita akan belajar okey untuk inclined plane macam mana okey untuk takal dengan tali macam mana untuk dua objek yang berlanggar macam mana jadi dalam mekanik kuantum dia pun kita kena kuasai juga macam mana nak menyelesaikan sifat zarah dia diletakkan dalam infinite potential macam mana sifat zarah sekiranya kita letak dalam finite potential macam mana sifat zarah kalau kita letakkan dalam potential barrier macam ni sifat zarah kalau kita letak dalam state potential, right? So bila korang belajar setiap satu situasi, setiap satu jenis masalah ni just anggap balik macam korang belajar mekanik sebelum ni, tapi korang belajar pasal inclined plane, pasal pulley and rope semuanya lah. Saya boleh kongsikan je actually ada nota dalam bahasa Melayu untuk kes-kes ni nanti saya kongsikan dengan awak lah. Ingatkan saya lah sebab saya ada beberapa buku kuantum dalam bahasa Melayu lah. Untuk solid state physics tu pula dah belajar sampai mana yang tu? Bab yang pertama pasal kristal dah habis lah kayaknya. Dah habis ke? Dah masuk pasal XRD ke sekarang? Baru masuk. X-ray. Dia baru masuk Right. Yang solid state, mid-sem solid state ni lepas cuti mid-sem lah kayaknya. Mungkin lah sebab sekarang doktor baru share quiz dengan assignment. Oh, okay. Right. Jadi quiz dengan assignment tu untuk yang crystal lah, bukan untuk yang SRD lah kayaknya. Quiz crystal, assignment tu dia doktor minta terangkan apa tu SRD punya bahagian macam tu lah. Oh, okay. Right. Okay. Tapi macam Syah dah ambil pelatihan khusus, so macam dia macam sambil menyelam sambil naik lah kan kiranya tu. Tak boleh kata juga. Kadang dia akan kuat melalut. Tak apa, asalkan kita tak lemas okey je benda tu. Right. Tak apa, saya tanya sebab kalau sebab saya boleh cuba bantulah untuk kalau korang bantu korang mempersiapkan untuk topik-topik lah sebab saban tahun pun benda-benda ni pun yang akan ditanya kan. Jadi tak apa, nanti saya akan himpunkan bahan-bahan yang saya ada dan saya kongsikanlah dengan awak semua. Dan kalau nak bukan tutorial lah, tapi macam kalau nak penerangan yang lanjut tentang contohnya macam mekanik kuantum tu ke ataupun tentang tentang solid state physics tu, dan saya boleh cuba terangkan lah. Right. Alright, so itu yang tu. Untuk saya lupa tanya, untuk amali mungkin ni untuk Ong dengan Rose kot rasa. Untuk amali tahun 2 okey ke setakat ni korang? Untuk saya amali tahun 2 pertama kesilapan saya lebih kepada tidak ikut format sebab saya tidak ada examples. Jadi saya rugi maka di situ, tapi saya cubalah tapi kandungan saya okey lah, doktor kata saya cuma perbaiki saja masalah format itu. Oh, okey. Yang ni untuk eksperimen sebelum ni kan, yang first kali tu kan, yang pasal moment of pasal Moment of inertia. moment inertia tu kan, itu pasal dia tu. Okay. Rose okey ke untuk amali tahun 2? Rose? Tak apa, okey juga. Okey kan? Okey, tak apa. Right, saya tanya sebab saya pun tak tahu menahu sangat kan apa yang berlaku dalam tahun 2 je. Saya kena ini je saya dapat maklumat tentang apa yang berlaku. Itulah.
Right, jadi dah pukul 10.30. Kita go once round the table lah kalau ada siapa nak tanyakan apa-apa ataupun ada nak meluahkan apa-apa ke ataupun ada nak berkongsikan apa-apa. Kita mulakan dengan Cha dulu. Cha, ada apa-apa? Saya tak ada apa. Saya nak cakap selamat bercuti nanti. Jaga diri. Selamat kembali juga nanti. Terima kasih. Cha akan balik kampung kan nanti? Tak. Duduk kat Bangi lah kiranya. Betul. Sebab sekolah tak cuti pun. Okey, betul jugalah actually. Betul juga. Okey. Terima kasih banyak Cha. Wildah ada apa-apa? Tak ada sir. Tak ada Tapi okey. saya pun nak bagi ucapan macam juga. Selamat bercuti. Okey. Ong ada apa-apa? Tak ada, tapi saya boleh kalau adakah mungkin beberapa perbincangan berkaitan dengan penggunaan fizik dalam kehidupan seharian. Mungkin ada, mungkin pada masa akan datang lah. Saya cuma cadangkan sajalah. Okey. Ada apa-apa perkara yang ada apa-apa fokus yang awak nak saya bincangkan ke? Maknanya penggunaan fizik dalam di hospital ataupun di jalan raya ataupun that kind of thing. Supaya mana boleh ya, cuma contoh. Beberapa contoh lah. Okey, saya tanya tu sebab untuk pemantau pintar memang cara saya ajar fizik kepada diorang adalah macam tu. Saya macam saya ada kursus dengan diorang. Jadi satu hari tu saya akan fokus pada fizik di hospital. Jadi saya akan cover semua, bukan cover lah, saya akan ambil beberapa contoh kegunaan fizik di hospital. So X-ray, kemudian untuk apa lagi, untuk masukkan ubat, untuk that kind of thing lah. So macam saya boleh je buat pendekatan macam tu. Mungkin saya boleh tunjukkan beberapa alatan di Mama Fizik UKM sebab kami belajar tahun 2 pun tak pernah pergi ke sana. Okey. Yang ni okey. Yang ini mungkin saya boleh tanya Dr. Baiyah aku rasa sebab beliau ada peralatan khusus dan beliau lagi tahulah tentang peralatan-peralatan yang ada dalam makmal fizik tu. Tapi saya boleh tanyakan kepada dia lah nanti kalau tu. Ong ada kat UKM? Ong tak ada kat UKM kan kiranya? Saya belajar di rumah. Okey. Tak apa, saya akan minta bantuan Dr. Baiyah nanti. Right? Saya akan sampaikan kepada dia. Bagus idea Ong berikan. Right. Okey, Ros ada apa-apa? Ada kot sir. Okey. Right. Okey, jadi tak apa. Kalau ada apa-apa dia mesej saya dekat Telegram, right? Tak ada apa. Yang pasal himpunan soalan peperiksaan akhir tu, kalau boleh awak kongsikan dengan rakan-rakan lain jugalah. Sebab saya tak rasa ramai yang tahu pasal benda tu dan tak ada guna pun benda tu disimpan sebagai rahsia kan. Jadi kalau itu boleh membantu awak untuk mempersiapkan diri untuk peperiksaan pertengahan semester ataupun untuk peperiksaan akhir nanti, saya rasa elok kita kongsikan lah. Right? Jadi kalau tak ada apa-apa, kita berhenti di sini dan kita jumpa lagi lah selepas cuti pertengahan semester nanti. Right? Jadi terima kasih saya sebab luangkan masa dan saya juga doakan awak semua dapat cuti dengan tenteram lah. Right? Dapat meluangkan masa tu dengan keluarga awak dan dapat recharge diri masing-masing lah. Right? Selain tu jangan main sekarang waktu hujan kan, jadi jangan main dalam hujan dan jaga kalau ada adik-adik dan jaga jugalah adik-adik supaya tidak terlepas ke mana-mana. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita berhenti di sini. Jaga diri masing-masing. Selamat bercuti dan selamat malam dan Assalamualaikum. Terima kasih semua. Thank you sir. Terima kasih. Terima kasih sir. Assalamualaikum. Salam.